Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, kita akan tengok tekanan atmosfera dan aplikasinya dalam kehidupan harian kita. Okey. Pertama sekali, kita kena tahu dulu apa dia tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera adalah tekanan yang dikenalkan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Awak tengok gambar adik yang comel ini, dia tengah minum susu. Apabila air itu ataupun susu dalam kotak ini disedut keluar, dia akan menyebabkan ruang dalam kotak itu menjadi separa vakum. Apakah maksud vakum? Vakum ni maksudnya betul-betul kosong, apa pun tak ada. Okey, kalau vakum macam di angkasa lepas, udara pun tak ada, apa pun tak ada, itu ialah vakum. So apabila susu disedut keluar, ruang dalam kotak tu menjadi separa vakum, belum lagi completely vakum. Vakum sepenuhnya, tak ada lagi sedikit zarah-zarah udara dan juga susu dalam tu. Okey, dan ini akan menyebabkan dalam kotak ini tekanan udara menjadi kurang. Apabila tekanan udara menjadi kurang, awak tengok bila dia minum susu tu, apa yang terjadi kat bentuk kotak ni? Dia kemek sikit kan? Sebab tekanan udara di luar menjadi lebih tinggi, sebab yang dalam tu jadi kurang. Jadi dia akan tekan permukaan kotak. Okey, dia akan tekan permukaan kotak. Itulah buktinya tekanan atmosfera wujud. Dan apabila kita lepaskan, adik ni dah minum, dia lepaskan, dia keluarkan straw atau penyedut minuman tu keluar dari mulut dia, apa yang berlaku? Kotak tu akan balik ke bentuk asal. Kenapa? Sebab udara akan masuk balik dalam tu, menyebabkan tekanan udara di dalam dan di luar adalah sama. Okey. Jadi untuk aplikasi tekanan dalam kehidupan harian, satu prinsip yang sangat penting awak kena ingat ialah udara akan sentiasa bergerak dari kawasan yang tekanan tinggi ke kawasan yang tekanan rendah. Sama seperti kita juga. Kalau di sini stres sangat, di luar kurang stres, relax sikit, kita akan bergerak keluar. Okay, kita suka pergi ke tempat yang kurang stres, kurang tekanan. Sama juga dengan udara, akan bergerak dari kawasan yang tekanan tinggi ke arah kawasan tekanan rendah. Kita tengok contoh pertama. Apakah alat ini? Ini ialah pam sedut. So, macam mana kita guna pam sedut ini? Pertama sekali, kita akan tolak. Lepas tu, tarik. Okey, kenapa? Apabila kita tolak pam sedut ini ke bawah, udara di dalam ini dipaksa keluar. Okey, bila kita tarik, tengok di dalam ini, bilik ini jadi besar. So, macam Cikgu Teo kata dalam video yang sebelum ini, salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan ialah isi padu. So, apabila ruang atau bilik di sini, isi padu di sini meningkat, tekanan di sini menjadi rendah, dia jadi relax. Okey. So, tekanan udara yang di dalam pipe ini menjadi tinggi. So, prinsip kita tekanan tinggi ke tempat tekanan rendah. Jadi, tekanan tinggi di sini akan tolak kotoran yang sumbat dan pam sedut. Apabila pam sedut ini ditarik, kotoran ini pun akan ikut tarik ke atas. Sebab dia bergerak dari tempat tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, boleh ya? Kita tengok contoh kedua. Ini ialah hemisfera Mageburg. Okey, udara di dalam hemisfera ini dipam keluar. Dalam nombor 1 ni, kita keluarkan semua udara di dalam tu. Maksudnya sekarang di dalam ni betul-betul kosong, apa pun tak ada. Apabila dia jadi betul-betul kosong, maksudnya dia sudah menjadi vacuum. Okey, maksudnya tekanan di dalam tu sudah jadi zero, kosong, tak ada langsung, tak ada tekanan. So, ini menyebabkan tekanan atmosfera di luar ni terlampau besar berbanding dengan dalam tu yang kosong. Jadi dia akan tolak. Bila dia tolak, dua hemisfera ini menjadi dia ditolak bersama. Dia tidak akan dapat dipisahkan. Okey?
Yang ketiga, straw, penyedut minuman. Macam mana kita boleh minum air dalam gelas dengan menggunakan straw ataupun penyedut minuman? Senang sahaja bila kita sedut. Di sini, ruang udara di sini, udara disedut keluar. Apabila udara disedut keluar, di sini menjadi ruang yang banyak, tekanan menjadi kecil ataupun rendah. Wujudkan satu ruangan di mana tekanan rendah. Jadi, tekanan atmosfera di luar menjadi lebih tinggi. So, prinsip sama, bergerak dari tempat atau kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah, maka tekanan atmosfera ini akan tolak air dan masukkan ke dalam straw, seterusnya sampai ke mulut. Yang keempat, ini ialah sifon. Sifon. Macam mana kita nak guna sifon ini? Pertama sekali kita kena isi dulu tube ini dengan air. Penuhkan dia dengan air, sedut dulu. Guna pump. Bila tube ini dipenuhi dengan air, kita lepaskan air di bahagian B. Bahagian B ini adalah lebih rendah berbanding dengan A. So, apabila kita lepaskan, kawasan ini menjadi kawasan tekanan rendah. Dan tekanan atmosfera di atas ni akan tolak dan air akan sambung sahaja mengalir keluar. Dia akan mengalir keluar secara berterusan. Sebab tekanan di dalam tube ini menjadi rendah. Dan tekanan atmosfera akan tolak air ke dalam tube dan seterusnya mengalir keluar secara berterusan. Kelima, ini ialah picagari. Picagari. Salah satu contoh picagari ialah bila nurse nak bagi suntikan, jururawat nak bagi suntikan, dia akan guna picagari kan. So, apa yang dia akan buat dulu, dia tarik, lepas tu ubat akan masuk ke dalam picagari itu, dalam jarum tu kan. Kenapa? Ini juga adalah konsep tekanan. Kita tengok. Benda ni dipanggil ombor ya. Bila kita tarik ombor tu naik ke atas, maksudnya bilik di dalam ni. Bilik di dalam picagari ini menjadi luas, menjadi besar. Maksudnya isi padu sudah menjadi lebih besar. So, tekanan rendah wujud, kawasan tekanan rendah wujud di sini. So, apabila sini tekanan rendah, tekanan atmosfera menjadi lebih tinggi, maka prinsip sama mengalir dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah. Jadi air atau cecair di sini akan mengalir ataupun ditolak ke atas. Ke dalam picagari. Senang kan? Yang keenam, pembersih vacuum. Siapa pernah guna? Jadi kipas di dalam pembersih vacuum ni dia akan sedut udara keluar dulu. Kalau awak pernah berdiri di sini, awak akan rasa ada angin keluar kan? Angin yang rasa panas. So kipas ni akan sedut keluar udara, menyebabkan zarah-zarah udara di sini menjadi kurang. Menjadi kurang dan mewujudkan tempat atau kawasan tekanan rendah. Ini menyebabkan tekanan atmosfera di luar lebih tinggi. So dia akan tolak habuk masuk dari kawasan tekanan tinggi ke dalam kawasan tekanan rendah. Jadi berfungsilah pembersih vacuum kita ya. Yang ketujuh, tin susu pekat. Cikgu perlukan awak semua bagi perhatian. Ini soalan yang agak popular. So, kalau awak cuba nak tuangkan susu daripada tin ini keluar, biasanya kita kena tebuk 2 lubang. Kenapa? Kalau awak tebuk 1 lubang sahaja, kalau 1 lubang sahaja, susu tu akan mengalir keluar. Lepas tu macam dia sumbat, dia tak keluar dah. Dia susah nak mengalir keluar. Kenapa? Sebab apabila awak tuangkan susu tu keluar daripada tin ini, sini ruang menjadi semakin banyak kan? Sebab susu sudah keluar. Dan akan menyebabkan di dalam tin tekanan rendah. Apabila di dalam tin tekanan rendah, tekanan udara di luar yang dekat atmosfera ni menjadi lebih tinggi dan akan tolak ikut lubang ni. Jadi dia macam ada siapa-siapa yang tolak sini, macam tak keluar dah, dia sumbat. Sebab ada tekanan yang tinggi di luar tin. Tapi kalau kita buka lagi 1 lubang kecil di atas, so ada 2 lubang lah, dia akan mengalir keluar.
dengan lancar. Senang saja dia mengalir keluar. Kenapa? Sebab bila di sini ada satu lubang, tekanan udara di dalam tin akan sama seperti tekanan di luar. Tak ada siapa-siapa yang lebih tinggi. Kenapa? Sebab udara boleh masuk. Apabila susun dituang keluar, udara boleh masuk ikut sini. Di atas ni dia akan cuba masuk ikut sini. So kat bawah ni dia akan masuk, menyebabkan tekanan udara di dalam dan di luar tin adalah sama. Jadi susu mudah mengalir keluar. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.